So hari ni kita akan tengok mad lazim musaqqal, mad lazim harfi musaqqal. Mad lazim harfi musaqqal. Tadi video ringkas tadi dah ada cerita sedikit secara ringkas. Apa dia itu mad lazim harfi musaqqal? Okey. Yang membezakan dengan tajuk sebelum ni, yang sebelum ni kita belajar mad lazim kalimi. Tetapi hari ni kita belajar mad lazim harfi. Apakah perbezaan kedua-duanya? Okey, mad lazim yang sebelum ni iaitu kalimi, dia berlaku dalam kalimah. Manakala mad lazim yang kita nak belajar hari ni, dia berlaku dalam satu huruf. Okey Ustaz, apa beza kalimah dengan huruf? Okey, contoh. Okey, Ustaz baca. Ar-Rahman. Okey, itu huruf ke kalimah? Siapa tahu? Kalimah. Okey, betul. Kalimah. Betul. Apa? Ar-Rahman itu adalah kalimah itu adalah kalimah. Okey, kalau huruf ni pula macam mana? Huruf ni contohnya alif lam mim. Itu baru contoh untuk huruf. Tutup mikrofon. Awak lupa tutup mikrofon tu. Okey, baik. So hari ni kita nak belajar huruf je. Kita tak nak tengok kalimah. Kalau sebelum ni kita tengok kalimah, kali ni kita nak tengok huruf je. Okey. Seterusnya harfi musaqqal. Macam yang ustazah tadi bagi tahu dalam video, musaqqal ni maksudnya berat. Apa maksud berat? Bila kita sebut berat bermakna ada apa? Ada idgham dekat dalam bacaan tu, kena baca secara idgham. Okey, kita tengok sekejap pengertian. Okey, nanti kita kalau sekarang awak tak faham tak apa. Kita tengok misal nanti insya-Allah awak akan faham apa yang ustaz cuba sampaikan. Kita tengok dulu pengertian. Okey, cuba Aidil baca Aidil boleh tak? Pengertian mad lazim harfi musaqqal. Okey. Mad lazim harfi musaqqal ialah apabila huruf mad bertemu dengan huruf mati dalam satu huruf yang terdapat di permulaan surah Fawatihus Suwar dan didogramkan ke dalam huruf berikutnya. Sambung lagi sikit bawah tu, cara bacaan. Cara bacaan ialah dibaca dengan idgham beserta dengung. Okey, fawatihus suwar maksud dia apa kat sini? Potongan huruf yang berada di pembukaan surah. Okey, baik. Terima kasih Aidil. Okey. Harap yang lain pun boleh baca juga. Perhatikan muka surat 36 tu, apa yang Aidil dah baca dekat sebentar tadi. Okey, baik. Mad lazim harfi musaqqal ni apa dia? Dia adalah apabila huruf mad, macam yang kita dah belajar, huruf mad ada 3, alif, waw, ya, bertemu dengan huruf mati. Bertemu dengan huruf mati dalam satu huruf, sebab nama dia harfi. Sebab tu nama dia harfi sebab apa? Dia berlaku dalam satu huruf. Dekat mana benda ni berada? Dia berlaku di fawatihus suwar. Okey, siapa tahu fawatihus suwar tu apa? Potongan huruf yang Okey, bagus. Tak lengkap tu tapi tak apa. Bagus Mia, ada kan dekat bawah ni kan? Tahu baca dia tahu. Okey, fawatihus suwar kalau awak perasan kan dalam Al-Quran, dekat permulaan surah ada perkataan-perkataan yang tak ada maksud. Contohnya perkataan yang tak ada maksud tu apa? Alif lam mim. Contoh lain yang kita selalu baca malam Jumaat. Apa? Yasin. Itu semua huruf lah. Itu bukan perkataan. Sebab apa Ustaz kata tu huruf? Sebab tak ada maksud. Cuba nanti awak balik rumah, awak buka Al-Quran. Cuba tengok Yasin maksud dia apa. Dia akan tulis apa dekat terjemahan? Dia tulis Yasin maksud dia ialah Yasin. Sebab apa? Sebab tak ada maksud. Bukannya tak ada maksud. Dia ada maksud. Tetapi
Maksud itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Allah sengaja rahsiakan dekat kita maksud bagi perkataan Yasin, Alif Lam Mim, Nun, Kaf Ha Ya Ain Sad. Itu semua contoh-contoh perkataan-perkataan dalam Quran yang tidak mempunyai maksud. Dan dia berada di awal surah. Dia mesti berada dekat awal-awal. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tu semua contoh-contoh untuk fawatihus suwar. Jadi kalau orang tanya awak apa itu fawatihus suwar, dia adalah potongan huruf. Dia bukan perkataan. Kalau perkataan mesti ada maksud. Tapi dia tak ada maksud, dia adalah potongan huruf yang berada di kat mana? Dia berada dekat pembukaan surah. Okey. Tu setakat ni So awak dah faham dia adalah huruf mat. Yang pertama dia huruf mat bertemu dengan huruf mati dalam satu huruf di permulaan surah. Okey. Ini poin yang penting. Okey. Yang seterusnya ni yang paling penting sekali untuk awak faham, iaitu diidghamkan. Awak tengok dekat buku awak tu, Allah buruknya. Sekejap Ustaz padam sikit. Okey, diidghamkan. Yang Ustaz bulat tu. Ini salah perkara yang sangat penting. Tengok dekat buku teks awak, muka surat 36 tu. Okey, kenapa Ustaz kata sangat penting? Idghamkan inilah yang membezakan tajuk yang sekarang ni dengan tajuk yang kita akan belajar selepas ini. Okey, mad lazim musaqqal harfi dan juga mad lazim mukhaffaf harfi, beza dia dekat mana? Beza dia dekat sini. Kalau musaqqal kita kena idgham. Kalau mukhaffaf tidak diidghamkan. Itu je beza dia. Sebab tu saya kata awak kena ingat betul-betul macam mana nak beza dua ni. Musaqqal diidghamkan, kalau mukhaffaf tidak diidghamkan. Okey. Setakat ni ada soalan tak berkenaan dengan pengertian dulu? Kita tak tengok lagi misal dan juga contoh. Kita nak tengok pengertian dulu. Setakat ni ada masalah tak? Tak ada Tak. Okey, siapa pernah belajar tajuk ni sebelum ni? Dia belajar dekat kelas mengaji ke? Dia belajar dengan ibu ayah dia ke? Ada tak siapa-siapa pernah belajar? Saya. Akif pernah belajar. Okey. So kalau ada yang pernah belajar, dia akan awak mungkin dah biasalah kan. Tapi kalau yang belum pernah dengar, awak kena fokus lebih sikit. Sebab tajuk ni sangatlah kompleks dan kalau awak tak fokus memang tak faham. Ustaz cakap terang-terang, kalau tak fokus susah nak faham tajuk mad lazim ni. Sebelum ni dah belajar mad lazim mukhaffaf kalimi kan. Itu pun dah pening kepala. Yang musaqqal ni kalau tak fokus memang lagi susah nak faham. Okey, seterusnya, Akif, cuba baca sekejap huruf-huruf mad lazim musaqqal harfi. Apa dia huruf-huruf dia? Huruf mad lazim harfi musaqqal. Lam dengan sin. Okey. Kalau dekat sini dia tulis nun, qaf, sad, ain, sin, lam, kaf, mim. Betul tak? Dekat dalam buku teks. Betul tak? Tak ada. Buku teks tulis dua je. Ada dua je. Buku teks tulis dua je? Dari dua huruf je. Yeah. Okey. Dia lam dengan sin je. Okey, baik. Okey, apa yang ada dalam buku? Maksudnya buku teks Ustaz ni version yang salah lah ni. Okey, Ustaz ingat buku kita sama. Okey, yang betul yang awak pegang dengan apa yang ada dalam buku teks awak tu. Maksudnya yang ini tak berapa tepat ya. Yang ni salah. Yang mana yang salah apa dia? Ain salah. Mim salah. Sin dengan lam kan? Ustaz lupa dah. Sin dengan So, lam. Kaf salah. Qaf salah. Nun pun salah. Mad lazim harfi musaqqal ada dua saja iaitu huruf sin dan juga huruf lam. Okey, ini buku teks yang Ustaz tunjuk ni yang version lama. Mungkin awak punya tu dah dibetulkan. So ada dua sahaja huruf bagi mad lazim harfi musaqqal iaitu huruf sin dan juga huruf lam. Tolong ingat benda ni betul-betul ya. Ada pun yang lain-lain nun, qaf, sad, ain
kaf dengan mim ni tajuk yang seterusnya. Nanti kita tengok. Untuk mak lazim harfi musaqqal 2 huruf saja iaitu huruf sin dan juga huruf lam. Okey. Seterusnya kita tengok muka surat 37. Okey, kita dah tahu dah pengertian dia. Kita dah tahu huruf dia ada 2 iaitu sin dan juga lam. Okey. Kita nak tengok sekejap. Okey, kejap Okey. Muka surat 37. Ni yang penting, misal dia. Okey, kita dah tahu pengertian, kita dah tahu huruf, sekarang kita nak tengok pula misal dia. Sebab misal ni yang penting, sebab kita nak baca Al-Quran, kita nak tahu sama ada bacaan kita tu betul macam mana, kita tengok kepada misal kan. Okey, baiklah. Ada 2 huruf macam yang kita sebut tadi, yang pertama huruf lam, yang kedua huruf sin. Okey, kita perhatikan sekejap dekat yang pertama iaitu untuk huruf lam. Okey, dia bagi contoh dekat sini adalah alif, lam, mim. Okey. Dekat mana mak lazim harfi musaqqal dekat dalam perkataan alif, lam, mim ni? Dekat mana? Dekat huruf apa? Lam. Lam. Okey, baik, bagus. Syamil dengan Akif. Dekat huruf lam kan? Okey, dekat huruf lam itu berlakunya mat lazim harfi musaqqal. Okey, sebab apa? Sebab huruf dia ialah huruf lam. Okey, macam mana boleh jadi, apa maksud dia musaqqal dekat situ? Okey, sekejap Ustaz cuba tunjuk dekat whiteboard supaya awak nampak sikit. Okey, Ustaz tunjuk kat whiteboard sekejap. Kita tutup. Okey, baik. Sekejap ya, Ustaz switch kamera bagi awak nampak. Alright. Okey. Dia bagi contoh dekat sini adalah, okey, nampak whiteboard Ustaz? Kalau tak nampak beritahu. Okey. Dia bagi contoh dekat sini alif, lam, mim. Okey. Sekarang ni mat lazim musaqqal harfi berlaku dekat mana? Berlaku dekat huruf lam ni. Macam mana? Apa maksud dia berlaku mat lazim musaqqal harfi? Okey, kita tengok ya. Kita tengok ejaan bagi perkataan alif macam mana? Alif. Okey, ejaan bagi huruf lam macam mana? Lam. Ejaan bagi huruf mim macam mana? Mim, ya mim. Alif, mim. Okey, nampak tak? Okey, nampak sekarang ni? Okey, sekarang ni alif, lam, mim. Okey, dekat mana yang kena idgham? Sebab musaqqal tu maksud dia kena idgham. Dekat mana yang kena idgham? Siapa tahu? Huruf lam. Lam. Okey, huruf lam. Sebab idgham, nampak tak dekat sini? Okey, awak tengok huruf mim bertemu dengan mim. Siapa ingat? Mim mati bertemu dengan huruf mim. Apa nama hukum dia? Dengan misline. Idgham misline. Okey, bagus Syamil. Mim mati bertemu dengan mim adalah idgham misline. Sebab itu, sebab apa kena baca idgham dekat lam ni? Sebab mim mati bertemu dengan huruf mim, nama dia ialah idgham misline syafawi. Okey, jadi disebabkan itu, apa yang kita kena faham? Kita tak boleh baca alif, lam, mim. Tak boleh baca macam tu. Kita kena masukkan mim yang ada pada perkataan lam dengan mim yang ada pada perkataan mim. Bukan perkataan, pada huruf So contoh macam mana cara bacaan yang betul? Alif, lam, mim. Nampak tak Ustaz ada bunyi apa? Itulah musaqqal. Itu musaqqal. Alif, lam, mim.
Nampak tak? Okay, cuba. Siapa nak cuba? Okay, cuba dari Mi. Alif lam mim. Okay, panjang lagi sikit. Alif lam mim. 1, 2, mula. Alif lam mim. Okay, bagus. Okay, saya nak dengar yang perempuan pula. Siapa yang perempuan nak cuba? Ada tak yang perempuan? Nak cuba? Cuba siapa nama? Kairin. Cuba Kairin. Ada tak Kairin? Alif lam mim. Lagi sekali Kairin. Rizal jangan buka mikrofon. Tak dengar suara Kairin. Lagi sekali Kairin. Dah betul dah tu? Alif lam mim. Okey, baik. Nanti tolong kemaskan lagi ya. Bacaan tu dah betul. Cuma dengung dekat mim tu kena lagi lama sikit. Alif lam mim. Barulah cukup sifat dia. Barulah nama dia mad lazim harfi musaqqal. Okey. Ada soalan tak tentang tajuk mad lazim harfi musaqqal? Tak ada. Tak ada. Baguslah kelas ni. Okey, maksudnya tak ada masalah. Ustaznya awak susah nak faham. Tapi kalau awak faham dengan mudah, alhamdulillah. Lagi senang je Ustaz. So kita boleh masuk kepada yang kedua. Okey Okey, yang kedua iaitu mad lazim harfi mukhaffaf. Macam yang Ustaz sebut, zaman Ustaz belajar dulu, nama dia lain sikit. Nama dia mad lazim musaqqal harfi. Okey, nama dia terbalik. Tapi bila sekarang ni mad lazim harfi musaqqal. So kadang-kadang Ustaz dah tertukar-tukar dah. So tak kalau Ustaz terbalik tu, awak abaikan awak fokus. Awak tengok itu yang betul. Kadang-kadang Ustaz memang tertukar sikit. Sebab zaman Ustaz belajar dulu nama dia terbalik. Tapi zaman sekarang ni silibus dah ditukar sikit. Dia punya susunan perkataan tu. So Ustaz kadang-kadang tersasul. Jadi itu yang part tu Ustaz minta maaf Okey, baik. Seterusnya kita tengok muka surat 39. Okey. Sekejap ya. Okey, ini dah selesai mad lazim musaqqal harfi. Yang Ustaz ajar tadi ada 2 huruf dia ingat. Ada iaitu yang pertama huruf lam, yang kedua huruf sin. 2 sahaja huruf dia. Ada pun yang lain-lain tu Ustaz dah tolong pangkah tu salah tu. Yang lain tu bukannya mad lazim harfi musaqqal. Okey, seterusnya kita tengok pula muka surat 30, bukan muka surat 39, muka surat 40. Kita akan insya-Allah Ustaz cuba habiskan mad lazim hari ni juga. Lepas ni kita buat sedikit latih to be ya. Okey, kita tengok sekejap mad lazim harfi mukhaffaf. Beza dia dekat mana? Beza dia dekat perkataan mukhaffaf. Kalau tadi musaqqal. Tapi sekarang ni nama dia ialah mukhaffaf, iaitu ringan. Ingat tak tadi Ustaz sebut apa beza dia dengan yang tadi? Apa beza dia mad lazim harfi mukhaffaf dengan musaqqal? Apa beza dia? Siapa ingat? Kenapa dia mukhaffaf? Kenapa dia ringan? Ustaz ada sebut tadi. Siapa ingat? Kerana apa? Siapa tu? Ingat tak? Mia? Miskol kena idgham. Mukhaffaf tak ada idgham. Bagus Mia. Yang lain kena fokus lebih ni. Takut awak tak faham kan? Kalau tak faham bagi tahu ya. Sebab Ustaz nampak Mia nampak dah apa benda yang Ustaz cuba sampaikan. Tapi Ustaz takut yang lain ni. Senyap-senyap tengok-tengok tak faham. Kalau tak faham tolong bagi tahu. Okey, kenapa nama dia mukhaffaf? Mukhaffaf ni maksud dia ringan. Musaqqal tadi maksud dia berat.
Kenapa dia mukhaffaf? Kerana dia tidak diidghamkan. Dekat mana? Okey, cuba tengok dekat apa nama pengertian ni dulu. Okay. Syamil nak tanya soalan ke? Tak ada, tak ada, tutup mikrofon. Okey, baik. Kita tengok dekat pengertian mad lazim harfi mukhaffaf. Macam yang Ustaz sebut tadi, pengertian dia dengan mad lazim harfi musaqqal sama je. Yang berbeza je dekat sini je. Kalau musaqqal tadi diidghamkan. Tetapi mad lazim harfi mukhaffaf tidak diidghamkan. Kita tidak boleh idghamkan. Itu je beza dia. Yang lain tu sama sahaja. Yang lain tu sama sahaja. Dari apabila huruf mad bertemu dengan huruf mati dalam satu huruf yang terdapat di permulaan surah, fawatihus suwar, sama je macam mad lazim harfi musaqqal tadi. Beza je dekat sini je, tidak diidghamkan. Sebab tu cara mudah awak nak ingat dekat sini je lah. Yang awal tadi sama je. Ingat, musaqqal diidghamkan, mukhaffaf tidak diidghamkan. Dan cara bacaannya ialah dibaca tanpa idgham, iaitu tanpa dengung. Tak ada idgham dan juga tak ada dengung. Kalau tadi kita baca alif lam mim, tu musaqqal. Kenapa? Sebab ada idgham. Mim, mim. Itu idgham lah tu. Dan ada sekali dengung. Kan? Mim bertemu mim tu ada dengung dia. Keluar ikut hidung. Alif lam mim. Dengung tu kena ada untuk musaqqal tadi. Tapi untuk mukhaffaf ni tak boleh. Untuk mukhaffaf tak boleh dengung ataupun idgham. Sebab tu nama dia mukhaffaf. Okey. Setakat ni pengertian ada masalah tak? Pengertian mad lazim harfi mukhaffaf ada tak masalah? Ada. Tak ada. Tak ada kan? Bagus. Kalau ada tolong bagi tahu. Okey, seterusnya huruf-huruf mad lazim harfi mukhaffaf. Okey, dalam buku teks awak macam mana dia punya ni? Sama tak? Ke ada beza? Sama. Sama. Ini betul-betul sama. Okey, baik. Yang ni sama saja. So, apa yang tadi saja berbeza, tapi yang ni sama, iaitu ada 8 huruf. Okey, siapa tahu macam mana cara mudah nak ingat huruf-huruf ni? Siapa tahu? Cara mudah nak ingat huruf-huruf, 8 huruf mad lazim harfi mukhaffaf ni. Kalau yang tadi apa? Sin dengan lam, awak buatlah apa-apa. Sila ke kan? Yang tadi itulah sin dengan lam. Tapi ni ada 8 huruf ni, macam mana cara nak ingat? Kejap lagi Ustaz ajar. Kejap lagi dekat dalam buku teks ni ada, dia bagi tahu singkatan untuk nun, qaf, sad, ain, sin, lam, kaf, mim ni. Apa singkatan dia supaya awak mudah ingat? Kalau Ustaz tanya Al-Qalam. apa dia? Surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam bukan. Tak, dia ada satu perkataan dia. Tak apa. Nanti Ustaz cerita dekat awak. Macam mana cara nak? Apa dia, Akif? Nakoso. Asalukum. Bagus. Okey, naqasa asalukum. Ada dalam buku teks awak, sekejap lagi kita tengok. Itu cara mudah untuk ingat. Bila awak ingat naqasa asalukum, itu memang cara Ustaz dululah. Ustaz nak ingat huruf-huruf ni. Kalau tak Ustaz pun tak ingat. So Ustaz memang pakai apa yang diajar dalam buku teks ni. Nanti kita tengok apa dia? Naqasa asalukum. Okey, tak apa, sekejap lagi kita tengok. Sekarang ni Ustaz nak pergi kepada part yang lagi penting, iaitu misal dia. Misal dia pada muka surat 41 dan juga 42. Okey. Ustaz, kita tengok misal bagi huruf. Kita tengok huruf apa Okey, kita tengok yang pertama dulu, iaitu huruf nun. Okey, huruf nun. Okey, jadi bacaan dia mudah je. Sebut nun. 6 harakat. Cuba siapa nak sebut?
Siapa nak cuba baca? Nun. Nun. Okey, bagus. Ramai yang cuba Semudah macam tu je. Baca nun, 6 harokat. Jangan pendek sangat. Jangan nun. Tak boleh lah. Kena 6 harokat. Nun. So awak tak boleh nak idgham. Sebab nak idgham macam mana kan? Tak ada huruf apa pun sebelum dan selepas dia. So sebab tu nama dia mukhaffaf. Kita tak boleh nak idgham pun. Ya, kenapa? Nak Ya. tandas. Okey. Boleh. Okey, nanti masuk balik Alfat. Okey, baik. So, nun ni tak ada idgham. Sebab apa? Sebab dia satu huruf je. Macam mana nak idgham kan? Idgham tu maksud dia memasukkan satu huruf ke dalam satu huruf. Itu maksud idgham. Tapi sekarang ni, nun ni tak ada huruf sebelum, tak ada huruf selepas. Jadi sebab itulah kita nama dia mukhaffaf. Dia tidak boleh dibaca secara idgham. Sebab tak logik macam mana kita nak masukkan kalau ada satu huruf je kan? So bacaan ni mudah je. Nun. Mudah. Jangan pula awak baca na. Ada yang pernah Ustaz pernah jumpa. Ada yang Ustaz baca nak pergi tandas. Okey, jawab Faiz. Okey. Jangan baca na. Ada Ustaz pernah jumpa yang dia baca na. Qaf ni dia baca macam mana? Dia baca qa. Jangan sebut apa nama baris. Ini bukan baris. Yang dekat atas huruf nun, dekat atas huruf qaf tu kan. Itu bukan tanda fathah tau. Ada yang salah. Dia baca na, yang ni dia baca qa, yang ni dia baca sa. Itu bukan tanda fathah dekat atas tu. Itu tanda mat. Tanda mat. Jadi kena baca macam mana? Baca ikut sebutan huruf. Kalau yang pertama ni nun. Kalau yang kedua ni qaf. Kalau yang ketiga ni sad. Okey. So kalau siapa yang sebelum ni dia salah baca ketiga-tiga huruf ni, tolong betulkan balik. Dah tahu hari ni yang dekat atas tu bukannya tanda fathah tapi tanda mat. So kena baca mengikut sebutan huruf nun, qaf dan juga sad. Jangan baca na, qa, sa. Salah tu. Okey. Sekat ni faham tak? Ada masalah tak? Tak ada. Okey. Seterusnya. Okey, Ustaz nak ambil satu lagi contoh. Okay, ini contoh yang biasa biasa apa nama ataupun kita tengok contoh yang lain. Tadi Ustaz ambil contoh alif lam mim kan. Okey, ini Ustaz ambil contoh yang lain pula iaitu apa nama ain sin qaf. Ain sin qaf. Okey, ni yang tadi Ustaz padam dulu. Kita nak tengok misal untuk huruf apa nama sin. Huruf sin tetapi bagi hukum mad lazim harfi mukhaffaf. Okey, ain sin qaf Ain sin qaf. Okey. Ain sin qaf. Okey, betul kan macam ni? Ustaz lupa dah. Dekat atas ain ada tanda mat tak? Kau tengok dalam buku teks, takut Ustaz silap. Betul kan? Betul. Okay, baik. Okey, contohnya kita tengok naqasa asalukum kan? Okay, kita ambil contoh untuk huruf ain lah. Kita ambil ain. Sebab sama je, dua-dua boleh. Ain pun boleh, sin pun boleh juga. Ain ni pun mad lazim harfi mukhaffaf, sin pun mad lazim harfi mukhaffaf. Okey, baik. So kita tengok ejaan dia Ain sin qaf. Okey, dekat sini kita tengok ada tak hukum idgham? Nun dengan sin idgham tak? Siapa kata nun dengan sin idgham? Siapa kata ni idgham? Awak baca balik buku tahun 4. Ni idgham ke? Nun dengan sin, nun mati bertemu dengan sin idgham ke?
Tak. 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 Ni apa dia? Nun mati bertemu dengan sin kita panggil apa? Ikhfa. Pandai. Ikhfa. Kalau nun mati bertemu dengan sin, dia bukan idgham. Kalau nun mati bertemu dengan waw, ya, mim, nun, baru idgham. Nun mati bertemu dengan sin, dia adalah ikhfa. Jadi dekat sini, kita tak boleh idgham. Tak boleh idgham. Sama juga nun mati bertemu dengan qaf. Dia bukannya idgham, tapi dia ikhfa. So kat sini pun sama, tak boleh kita masukkan. Awak jangan baca jangan baca macam mana? Jangan baca masuk sin terus, tak boleh. Baca secara ikhfa biasa je. Sin qaf. Jangan masuk ais idgham. Kalau idgham dia masuk sin terus lah. Ais. Ustaz pun tak tahu macam nak sebut sebab tak betul benda tu. So tak boleh. So nun bertemu sin adalah ikhfa, nun bertemu qaf adalah ikhfa juga. So tidak ada hukum idgham dekat sini. Disebabkan tidak ada hukum idgham, nama dia adalah mad lazim harfi mukhaffaf. Faham ke tidak? Faham. Faham. Betul okey, baik. Alhamdulillah lah kalau awak faham. Okay, Ustaz nak bagi tahu awak satu tips. Satu tips macam mana awak nak tahu. Benda ni tak ada dalam buku teks. Macam mana awak nak tahu dia adalah mad lazim harfi mukhaffaf ataupun musaqqal tanpa awak ingat huruf. Kalau contoh macam sebelum ni Ustaz kata kena hafal huruf kan? Kena hafal naqasa asalukum, ataupun yang mad lazim harfi musaqqal kena hafal huruf ain dengan sin. Okay, macam mana cara nak hafal paling mudah? Awak perhatikan awak perhatikan dekat fawatihus suwar tu ada tak satu huruf iaitu huruf mim. Okey. Faham Okey, contoh. Okey. Ustaz ambil satu contoh huruf mim. Dekat mana? Alif lam mim. Alif lam mim. Okey, dekat alif lam mim ada huruf mim tak? Ada. Kan? Okey. Macam mana awak nak tahu dia adalah mad lazim harfi musaqqal? Mudah kata, apa-apa huruf yang sebelum huruf mim dia adalah mad lazim harfi musaqqal. Okey, dekat alif lam mim ni huruf apa yang sebelum huruf mim? Lam. Huruf lam. Okey, betul, huruf lam. Jadi dah bingo, dah selesai dah. Dah tahu dah mana satu huruf mad lazim harfi musaqqal iaitu lam. Dengan cara awak tengok ada huruf mim tak? Kalau ada huruf mim, huruf sebelum daripada huruf mim confirm mad lazim harfi musaqqal. Ini teknik mudah Ustaz ajar awak. Okey, contoh lain. Cuba ambil contoh lain yang ada huruf mim. Okey, Ustaz ambil Hamim lah, hamim. Bukan. To si mim. To sin mim. Okey, to sin mim. To sin mim. To sin mim. To tak ada ni. Silap. Okey, to sin mim kan? So huruf apa huruf sebelum huruf mim? Sin. Huruf sin. Jadi dekat dalam to sin mim ini huruf sin adalah mad lazim harfi. Mudah tak? Mudah kan? Tetapi ada satu pengecualian. Satu pengecualian. Faiz, Faiz. Okey, apa contoh pengecualian? Contoh Ustaz bagi macam ni. Ni yang Ustaz silap tadi. Okey, contoh Ustaz bagi hamim. Okey, adakah ha ni mad lazim harfi musaqqal? Siapa nak jawab? Tak.
Tak. Kenapa dia bukan? Dia sebelum huruf mim. Ha. Sebabnya awak tengok dekat atas ni, ha ni tak ada tak dalam na kosong asal hukum? Tak ada kan? So dia tak ada dalam na kosong asal hukum. Bila dia tak ada dalam na kosong asal hukum, dia bukannya huruf mad lazim, sama ada dia bukan dua-dua. Mad lazim harfi musaqqal pun bukan, mad lazim harfi mukhaffaf pun bukan. Dia bukan dua-dua. Sebab apa? Paling mudah awak tengok dekat atas ha ni tak ada tanda mad. Bila tak ada tanda mad, dia bukan mad lazim. Sebab mad lazim mesti baca 6 harakat. Bila dia tak ada tanda mad, dia bukan mad lazim. Ini adalah kalau awak belajar, awak ingat tadi apa? Allahumma salli ala Muhammad. Mad asli harfi. Kita pernah belajar dulu. Hayyun tahura. Ha ni adalah mad asli harfi, bukannya mad lazim. Sebab tu baca 2 harakat. Awak jangan baca 6 harakat pula. Salah lah tu. Memang out lah. Dia 2 harakat je. Hamim. So, ini adalah formula yang Ustaz share kat awak lah. Untuk mudah awak nak ingat, awak tengok huruf mim. Apa-apa saja huruf mim, kecuali huruf-huruf mad asli harfi, hayyun tahura, dia mesti akan jadi mad lazim harfi musaqqal. Kalau tak contoh dalam perkataan tu tak ada langsung. Tak ada langsung huruf mim dan juga sad. Kan? Contoh panjang ni. Kaf, ha, ya, ain, sad. Ada banyak ni. Kaf, ha, ya, ain, sad. Okey. Dekat dalam ni ada huruf mim tak? Tak ada kan? Okey. So, bila tak ada confirm, tak ada satu pun mad lazim harfi musaqqal. Walaupun dia panjang macam ni. Satu pun tak ada. Semuanya adalah mad lazim harfi mukhaffaf ataupun mad asli harfi. Itu je. Okey. Kalau awak rasa tak susah nak faham formula ustaz yang ustaz ajar ni, awak hafal huruf tu. Mudah je. Na kosong asal hukum kan. Ini kalau awak kata awak nak mudah cepat ingat. Tapi kalau rasa nak hafal surah, nak hafal huruf pun tidak ada masalah. Okey, baik. Sekejap ya. Okey. So Ustaz harap awak boleh faham lah apa yang diterangkan Ustaz. Ustaz minta maaf kalau Ustaz agak laju untuk 2 tajuk ni. Sebabnya kita dah kehitungan masa kan. Dan kita perlu cepat sikit. So sekarang ni insyaAllah kita akan buat sedikit latihan secara online saja. Tak perlu guna buku. Kita akan cuba jawab soalan ni bersama-sama. Siapa nak jawab boleh buka mikrofon ya.